Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan ibadat. Setelah berlalunya Ramadan, adakah kita yang telah melakukan ibadat dengan banyak pada bulan Ramadan akan kembali keadaan seperti biasa? Jawabnya, jangan. Jadi, kita melihat amalan pasca Ramadan. Amalan pasca Ramadan. Kerana apa? Kerana Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kita supaya beribadat, bulan yang membiasakan kita dengan ibadat. Justru, apakah ibadat yang kita patut lakukan pasca Ramadan, iaitu selepas daripada Ramadan? Maka saya senaraikan satu persatu. Yang pertama, ibadat puasa. Tetapi kita tidak berpuasa sebulan seperti kita puasa bulan Ramadan. Tapi selepas berlalunya Ramadan, kita akan terus berpuasa. Puasa apa kita nak buat? Puasa yang paling terdekat setelah berlalu Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kena puasa, jangan tak puasa. Yang berikutnya, puasa qada. Bagi orang-orang yang berkeuzuran pada bulan Ramadan, maka dia kena mengqadakan puasa selepas berlalunya Ramadan. Yang tiganya, puasa-puasa sunat yang lain daripada puasa sunat bulan Syawal. Seperti puasa mingguan, Isnin dan Khamis. Puasa bulanan, iaitu hari-hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian puasa Ashura pada 10 Muharram. Puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan puasa-puasa sunat yang lain. Jadi sesiapa yang meneruskan pasca Ramadan dengan ibadat puasa, sesungguhnya dia terdidik dengan puasa di bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang apabila berlalunya Ramadan, dia langsung tidak berpuasa sehingga bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, berarti dia tidak terdidik dengan amalan puasa ini. Kemudian amalan pasca Ramadan yang kedua ialah qiyamul lail. Kita tahu pada bulan Ramadan kita banyak berqiyamul lail dan qiyam Ramadan. Lakukan ibadat dengan banyak. Qiyamul lail ni makna melakukan solat di dalam bulan Ramadan kita melakukan solat tarawih, solat witir. Lepas tu kita bangun awal pada waktu malam sebelum kita bersahur, kita melakukan qiyamul lail. Jadi teruskan amalan pasca Ramadan ini dengan qiyamul lail, kerana sesungguhnya qiyamul lail ini Nabi kata menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Kalau kita nak meletakkan diri kita sebagai orang-orang yang soleh, kita kena rajin berqiyamul lail. Di samping itu, qiyamul lail ini berperanan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menghapuskan segala dosa-dosa dan mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa, dan juga qiyamul lail ini sebagai terapi untuk merawat jasmani kita daripada terdedah kepada penyakit. Kemudian yang ketiga, amalan pasca Ramadan. Dalam bulan Ramadan, dia didik kita jadi insan yang pemurah. Kita rajin beri sedekah pada bulan Ramadan. Kita rajin jamu orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Maka setelah berlalunya Ramadan, rajin-rajin memberi sedekah, terutama pada hari Jumaat. Dan juga kalau kita tidak lagi menjamu orang berbuka puasa sebab bukan bulan Ramadan, tapi rajin-rajin belanja orang buka puasa, belanja orang makan, buat kenduri dan seumpamanya. Kemudian perkara yang keempat, amalan pasca Ramadan ialah membaca Al-Quran. Sememangnya dalam bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, sehingga sekurang-kurang kita mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Justru bila Ramadan telah berlalu pergi, janganlah mushaf Al-Quran tu kita letak dalam almari sehingga kita tunggu nak jumpa Ramadan tahun datang. Jangan begitu. Kita jadikan amalan membaca Al-Quran sebagai amalan harian kita walaupun Ramadan telah berlalu pergi. Sekalipun bacaan Quran itu taklah sebanyak kita baca pada bulan Ramadan, tetapi kita tidak meninggalkan langsung amalan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, amalan pasca Ramadan ialah melakukan solat berjamaah.
Bukankah pada bulan Ramadan orang rajin pergi ke masjid, sembahyang berjemaah? Kalau zaman PKP, ahli keluarga berjemaah dalam solat maghrib, solat Isya, tarawih dan seumpamanya. Maka setelah Ramadan berlalu pergi, kekalkan momentum ini. Rajin melakukan solat berjemaah, kerana sesungguhnya solat berjemaah ini pahalanya amat besar sekali. Dan yang keenam, amalan pasca Ramadan, teruskan amalan beristighfar. Beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada bulan Ramadan siang dan malam kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada waktu semayang, minta supaya Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Maka setelah berlalunya Ramadan, teruskan amalan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar banyak-banyak. Biasanya istighfar banyak-banyak ini disertai dengan amalan solat. Kalau orang tak solat, tak sembahyang, payah dia nak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada solat setiap waktu beristighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, atau solat khusus yang dilakukan pada waktu tengah malam, iaitu solat apa? Solat taubat, termasuk solat tahajud dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita biarkan Ramadan berlalu pergi, teruskan amalan pasca Ramadan. Saya telah senaraikan 6 jenis amalan tadi. Saya ulang balik. Biasa-biasakan dengan berpuasa sunat, biasakan melakukan qiyamul lail, bersedekah dan infak, rajin membaca Al-Quran, rajin melakukan salat berjamaah, dan banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.